Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Berita utama, persoalan siapa yang menerajui tampuk pemerintahan negara selepas pilihan raya umum PRU ke-15 pada Sabtu lepas akhirnya terjawab apabila Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin dalam satu kenyataan media pada Khamis memberitahu pelantikan pengerusi Pakatan Harapan dan Ahli Parlimen Tambun itu diperkenan oleh Baginda Al-Sultan Abdullah selepas perbincangan khas dan memperhalusi titah Raja-Raja Melayu di Istana Negara. Proses tersebut adalah bagi membolehkan Baginda membuat keputusan untuk melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hemat Baginda mungkin dapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Ini adalah selaras dengan kuasa Baginda yang diperuntukkan di bawah Perkara 40/2/A dan Perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan. Proses seterusnya ialah istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia sebagai Perdana Menteri pada jam 5 petang di Istana Negara. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak memegang 100% autonomi ke atas pelabuhan yang ada di negeri ini kecuali Lembaga Pelabuhan Bintulu. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Majang Renggi berkata, Lembaga Pelabuhan Bintulu terletak di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. The Sarawak government holds 100% autonomy over Kuching, Rajang, Miri, Tanjung Manis and Samalaju Port Authorities. As for Bintulu Port Authority, it is a federal statutory body under the jurisdiction of the Ministry of Transport, Malaysia. Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming dalam persidangan Dun Sarawak ke-19 pada Khamis. Menjawab soalan tambahan, Datuk Majang memberitahu seramai 124 orang kaki tangan berkhidmat di Lembaga Pelabuhan Bintulu dengan 118 orang atau 95.2% adalah warga Sarawak. Laporan seterusnya, sebanyak 14 daripada 16 permohonan telah diluluskan oleh Jabatan Tanah dan Survey Sarawak JTS bagi pengukuran perimeter Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri KTN di kawasan Dun Ngemak yang merangkumi keluasan lebih kurang 62,822 hektar atau 155,233 ekar telah diluluskan, manakala dua lagi dalam permohonan masih dalam proses semakan. Menurut Timbalan Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Datuk Len Talif Saleh, daripada 14 kawasan yang diluluskan, sebanyak 12 kawasan telah siap diukur perimeter di mana 9 kawasan dengan keluasan 27,266 hektar atau 67,374 ekar telah diwartakan di bawah Seksyen 6 KTN, manakala 3 kawasan berkeluasan 15,928 hektar atau 39,349 ekar akan diwartakan pada masa terdekat. Setakat tempoh yang sama, terdapat 9 kawasan yang telah diwartakan di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri dengan jumlah keluasan 27,266 hektar atau 67,374 ekar yang melibatkan 3 kawasan daripada 9 kawasan ini berkeluasan lebih kurang 19,974 hektar atau 49,355 ekar telah diluluskan untuk diukur secara individu peringkat kedua bagi pengeluaran surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 KTN.
Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan adun ngemah Anijana dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Khamis. Selain itu, jelasnya setakat 31 Oktober 2022, jumlah surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 KTN yang telah dikeluarkan di bawah DUN Ngemah adalah 366 surat hak milik dengan keluasan lebih kurang 612 hektar atau 1,511 ekar melalui program pengguruan tanah NCR Inisiatif Baharu. Beralih ke paparan seterusnya. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB telah mengambil pendekatan jangka panjang dan jangka pendek untuk mengatasi masalah bekalan air bersih terawat di penempatan semula bakun BRS Sungai Asap. Menurut Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, bagi perancangan kerja jangka pendek, kerja-kerja penambahbaikan muka sauk loji rawatan air Sungai Asap yang mendapat sumber air mentah dari Sungai Koyan akan dilaksanakan pada tahun 2023. Skop kerja projek penambahbaikan muka sauk di Sungai Koyan merangkumi pengukuhan struktur yang sedia ada untuk memastikan operasi pengepaman air yang berterusan semasa musim banjir. Selain daripada itu, penggantian untuk sistem penapisan air akan dibuat untuk memastikan pengeluaran bekalan air terawat mencukupi semasa musim kemarau. Anggaran bagi kos melaksanakan projek jangka masa pendek ini ialah sebanyak 1.5 juta ringgit. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan Adun Murum Kennedy Cukpai Unggon dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Khamis. Datuk Dr. Abdul Rahman menambah bagi pendekatan jangka panjang pula, projek purpose upgrading of existing Sungai Asap water treatment plant and other facilities telah dikemukakan untuk pelaksanaan di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK ke-12 bagi memastikan masalah gangguan bekalan air dapat diselesaikan. Untuk makluman ahli yang berhormat bagi Murum, antara skop kerja yang telah pun dicadangkan bagi projek ini adalah seperti berikut. Pertama, kerja-kerja meningkatkan kapasiti loji ini daripada 5 juta liter sehari yang ada sekarang kepada 10 juta liter sehari, ya, daripada 5 hingga 10 million liter per day. Dan keduanya ialah pembinaan muka sauk ataupun raw water intake yang baru di Sungai Koyan. Anggaran projek yang kedua ini ialah sebanyak, kosnya ialah sebanyak 16.7 juta ringgit. Berikut pula, Kerajaan Sarawak sentiasa berusaha untuk meningkatkan liputan internet dan perhubungan telekomunikasi di kawasan DUN Beting Maru. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang berkata, untuk memenuhi aspirasi itu, sebanyak 5 menara telekomunikasi telah siap dibina di bawah inisiatif Sarawak Multimedia Authority Rural Telecommunication Smart Fasa 1. Menara-menara tersebut akan beroperasi menjelang suku pertama tahun 2023. Manakala 2 buah lagi menara smart fasal 2 dan seluruh menara di bawah Plan Jalinan Digital Negara Jendela Pasal 1 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih dalam peringkat pelaksanaan. Beliau berkata demikian menjawab soalan Adun Beting Maru Razaili Gapur dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Khamis. Kerajaan Sarawak juga katanya telah menyediakan perkhidmatan internet melalui inisiatif Wi-Fi saluran menerusi Lembaga Multimedia Sarawak SMA sebagai penyelesaian sementara di 3 lokasi di DUN Beting Maru sehingga menara baharu dibina. Iaitu di Blok Kelali, Perpustakaan Desa Kampung Tengah Pusa dan Kampung Semarang. Berita seterusnya, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah mengumumkan menaik taraf Hospital Mukah kepada Hospital Pakar Minor pada 8 September lepas. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Kesihatan Awam dan Perumahan Michael Tiang Mingti berkata,
Hospital Muka menyediakan perkhidmatan pakar di bawah konsep hospital kluster di mana pakar dari Hospital Bintulu menjalankan lawatan ke klinik pakar secara berkala di Hospital Muka. Cluster hospital concept was initiated by the Federal Ministry of Health since 2014 to broaden and optimize service delivery of specialist care to the rural areas. A cluster comprising of several hospitals in the same locality is led by a major specialist of several hospitals, led by the major specialist or state hospital, which aims to improve coordination between hospitals and to increase coverage of specialist care. This shall help to improve the quality of healthcare delivery to community regardless of location, especially rural areas. Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan adun talian Royston Valentine dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Khamis. Mengulas lanjut sehingga kini sebanyak 6 hospital kluster melibatkan 23 hospital di Sarawak telah dibentuk dan Mukah ialah salah satu hospital bukan peneraju Hospital Kluster Sarawak Barat bersama Hospital Dalat dan diketuai Hospital Bintulu. Led by Bintulu Hospital, specialists in Bintulu Hospital will provide visiting services to both non-lead hospitals to ensure delivery of specialist care to both areas. Ke perkembangan seterusnya, Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak akan mempertimbangkan pembinaan prasarana sukan di kawasan Dewan Undangan Negeri DUN setakat tertakluk kepada peruntukan dan keperluan semasa. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan 1, Datuk Gerald Rentab Jabu berkata, pihak kementerian yang mempunyai perancangan untuk memastikan setiap daerah dilengkapi dengan kemudahan sukan yang akan memanfaatkan belia dan masyarakat setempat dalam usaha menggalakkan gaya hidup sihat. Tambahnya, setakat ini antara fasiliti sukan yang terdapat di Samarahan adalah Stadium Terbuka Kota Samarahan, Stadium Tertutup Kota Samarahan dan Kolam Renang Kota Samarahan. Kita menenam berat kepada pembangunan sukan dan memastikan aktiviti-aktiviti sukan dijalankan. Kita telah melaksanakan program pembangunan belia, sukan dan kawasanan di kawasan luar bandar di seluruh negeri Sarawak, termasuk program pembangunan belia, sukan dan usahawan. Kementerian juga sentiasa melihat aktiviti atau program yang boleh memberi faedah kepada pengurusan bakat belia. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan adun setakat Datuk Hamzah dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Khamis. Bagi kawasan setakat, katanya ia mempunyai kesukaran mendapatkan tanah maupun lapangan untuk melaksanakan pembangunan memandangkan kedudukannya berada di pinggir bandar. Sementara itu, Kerajaan Sarawak sedang mengenal pasti kawasan di DUN Pelagus dan Baleh yang berpotensi untuk dibangunkan sebagai kawasan tanaman agro makanan secara komersial. Demikian menurut Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Martin Ben, bagi menjawab pertanyaan adun Pelagus Wilson Nyabong Ijang dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Khamis. Beliau memberitahu tanaman agro makanan yang berpotensi untuk dibangunkan di kawasan berkenaan ialah tanaman durian, dabai dan jagung bijian. Martin turut dimaklumkan model perniagaan yang dicadangkan untuk diperkenalkan bagi membangunkan sektor pertanian secara komersial di kawasan itu adalah melalui Public Private Community Partnership PPCP. Pelaksanaan model ini membabitkan persetujuan bersama antara petani dan syarikat peneraju berteraskan kepada pendekatan sewaan serta pertanian kontrak yang mana petani hak petani ke atas pemilikan tanah masih kekal dan tidak terjejas. Syarikat peneraju juga akan menanggung modal pengurusan dan mengurus aktiviti pertanian dan pemasaran hasil pertanian.
Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.